Betul tak? Kadang-kadang seorang ni sebelum kahwin memanglah maknanya dia kena ambil tahu hal keluarga dia. Pada kadang-kadang semua pun anak perempuan, tapi dia kena ambil berat, dia membantu dan sebagainya. Tapi bagaimana kalau dah kahwin? Dah kahwin, adakah dia perlu maknanya nak bantu tu macam mana? Nak taat dengan mak bapak macam mana? Katakan mak bapak telefon macam mana, nak balik ke tak balik? Kan? Ini persoalan yang biasa dilakukan. Tapi kalau kita lihat, kita tak faham benda ni, nanti jadi akan satu benda yang muskilah yang besar lah. Baik, pertama saya nak sebut, kita kena faham konteks ataupun konsep ibu bapa. Ibu bapa dalam Islam ni dia ada 5. Pertama, ibu bapa iaitu kandung. Ibu bapa kandung kita lah, mak kita dan ayah kita, ayah kandung kita. Dan yang kedua, ibu bapa mertua, ibu bapa mertua. Dan yang ketiga iaitu apa? Ibu atau ayah tiri. Yang ketiga. Dan yang keempat iaitu apa? Ibu ayah susuan atau ibu dan ayah susuan. Dan yang kelima, ibu ayah angkat yang memelihara kita dari kecil. Dia ada 5 benda. Maknanya 5 perkara ni atau 5 ibu dan ayah ni, dia ada hak pada kita. Hak mendoakan kepada kita, hak redha, hak memberi kebaikan, semua dia ada. Cuma satu yang beza iaitu ibu kandung, sebab dia ada boleh mewarisi harta pusaka. Apa yang saya nak sebut yang ini iaitu apa? Iaitu apabila seorang isteri berkahwin dengan seorang suami, of course lah isteri kahwin dengan suami kan, maka jatuh ketaatannya itu kepada suami. Maknanya dia kena ikut apa juga apa yang diperintahkan oleh suami, selagi mana tidak bertentangan dengan agama. Maknanya dia kena ikut cakap suami lah. Tapi barang dia ingat, suami tu apa? Menantu kan. Maknanya menantu kalau kita tengok, ayah dan ibu mertua tu maknanya sebagai ayah kita sendiri kan. Maknanya menantu wajib juga, maknanya juga mesti juga, iaitu apa? Dia mentaati kedua ibu dan ayah mentua. Maknanya jatuh tanggungjawab itu bukan pada anaknya, tapi pada suami dia. Sebab apa? Sebab suami termasuk kategori yang kedua, iaitu apa? Ayah dan ibu mertua. Jadi saya nak sebut je, seorang suami bila dia berkahwin dengan seorang isteri, maka tanggungjawab daripada suami isterinya itu apa juga kepada kedua ibu bapanya, maka terletak kepada diri dia. Maka jalankan tanggungjawab dan ingat, maknanya berilah ruang yang baik kepada ibu bapa kita, khususnya ibu bapa mentua. Kenapa? Kerana dia termasuk sebahagian daripada ibu bapa kita. Besok kalau ada bapa mentua, jangan kau pandang pula sengit pula. Biasa kalau orang ni saya tengok dia selalu menafikan. Ini ayah awak ke? Oh tak, ayah saya tak macam ni bapa mentua. Dia pertama-tama menafikan dah. Dia kata, ini mak awak? Bukan, ini mak mentua. Mak saya tak macam ni. Maknanya bila kadang penafian itulah kadang-kadang nanti jadi hubungan tak bagus. Maknanya kalau kita tengok jadi perhubungan tu jadi retak, jadi dingin dan sebagainya. Sebab kita masih lagi tidak menganggap kedua bapa mentua itu ialah iaitu ayah dan ibu kita. Kita kena faham dalam apa-apa hal juga keadaan pun, suami adalah ketua kepada rumah tangga. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa'. Maknanya orang lelaki ada ketua bagi orang perempuan yang boleh iaitu apa? Iaitu mentadbir rumah tangga. Sebab ar-rijal, nak jadi suami ni kena ar-rijal. Maknanya seorang yang boleh iaitu apa? Menjadi pemimpin kepada keluarga. Walaupun kita kecil, kita kemetot, gaji kita ciput. Ciput tu sikit kan? Tak semestinya itu hilang kelayakan. Tidak. Maknanya kalau kita faham, kita ar-rijal, kita tahu kita adalah iaitu apa? Orang yang kena mentadbir rumah tangga walaupun apa juga keadaan kita. Satu. Dan yang kedua, isteri. Isteri ni dia kena faham, kalau dia bekerja macam mana pangkat setinggi mana pun, dia kena tahu iaitu dia bekerja itu dengan izin suami. Dengan izin suami. Tujuannya untuk apa? Untuk iaitu apa? Mendapatkan rezeki, berkongsi rezeki dan membantu suami. Ingat tujuan untuk membantu suami, bukan aku nak tanggung suami. Ini kena faham tu. Aku bukan nak tanggung, aku membantu suami. Sebab suami benarkan kita kerja sebab apa? Untuk membantu keluarga. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kena ingat, walaupun suami itu maknanya gajinya ciput. Ciput tahu ciput? Banyak sikit lah abang. Sikit. Maknanya walaupun sedikit, tapi ingat iaitu apa? Walaupun isterinya gajinya banyak, maka wajib suami itu memberi nafkah. Nafkah ni contohnya apa? Oh, duit belanja. Yang inilah duit belanja saya, belanja untuk awak RM10. RM10 je, RM10 lah. Tak apalah bang, ni saya bagi awak RM10,000. Contoh maknanya dia bagi suami suruh bantu, tak ada masalah. Tapi kewajipan kena bagi.
Jangan kau pula, tak apalah, bini dah bekerja besar, jadi kita pun besarkan badan je lah. Maknanya besarkan badan, kita belingan kangkung tak, itu salah. Maknanya haram hukum dia. Maknanya suami, dia kena jadi ar-rijal. Satu. Dan disebut juga, itu ketiga. Dan disebut di hadis Nabi SAW, hebatnya seorang lelaki ni dan apa yang ada pada dia, seperti mana satu hadis Imam Abu Daud, Nabi sebut, ala ukhbiruka biharin ma yaknizul mar'ah, iaitu disebut, mau tak aku beritahu kepada kamu tentang sebaik-baik pembendaharaan kan seorang lelaki. Agak susah dia bagi. Maknanya, tahu tak Nabi sebut, kau nak tahu tak apakah sebaik-baik pembendaharaan, maknanya apa yang ada pada seorang lelaki. Maka disebut Nabi SAW iaitu apa? Al-mar'atus salihah. Maknanya orang lelaki ni paling beruntung kalau dia ada seorang isteri yang salihah. Tinggi macam mana pun, gaji banyak macam mana pun, kalau dia seorang yang salihah, maka dia akan jadi isteri yang sangat baik, isteri yang sangat taat, dan isteri yang dapat sahabat mengembirakannya. Bagaimana? Iza nazara ilaiha saratha. Bila seorang suami tu, dia katakan isteri salihah tu, bila tengok tu, dia mengembirakan. Pangkat besar, tapi kalau menakutkan macam mana? Itu Jumat, gigil balik. Alamak, nak balik gigil lah, tengok bini pun gigil. Jadi menyeramkan isteri tu. Jaga baik. Orang perempuan, bila mana suami tu tengok, wow, terperanjat tu. Wow, itu yang terbaik. Apa Mai? Kau tak tahu lagi. Lagi. Nanti akan saya tengok sudah hadam. Sudah hadam kan Okey, hadam tu okey. Dah okey. Dan yang kedua, wa iza amaraha atau adha. Iaitu apa? Bila dia seorang lelaki tu memerintahkan ataupun menghendakkan sesuatu, maka isterinya taat. Walaupun tinggi besar macam mana pangkat pun, bila suami yang kopi jantan satu, jantan sangatlah kau bang, nak menjantan ni ke dia? Ni dia bahaya. Maknanya bila nak kopi bang, waktu tu satu benda yang paling hebat bagi suami. Ingat kakak, walaupun kita tinggi, suami kita itu perlu kepada kopi. Buatkanlah dia kopi. Sungguh dekat ofis kita, ada orang yang membuatkan kopi untuk kita. Tapi ingat, di rumah kita seorang perempuan, buatlah kopi untuk suami. Sebab kopi dengan membuat kopi untuk suami itu adalah satu jalan untuk dapat masuk syurga Allah. Okey, dengan redha Allah Taala, dengan redha suami. Dan ingat, kalau disebutnya wa iza ghaba anha hafizatha, iaitu apabila suami tak ada di rumah, waktu itulah kita yang kena menjaga, iaitu apa yang ada di rumah suami tersebut. Oleh sebab itu, maruah kena jaga, solat kena jaga, patuh kat suami, menggembirakan suami. Yang paling susah kalau dah kahwin ni, nak mengurat suami. Mengurat suami sendiri tau mengurat suami ni, maknanya memikat suami tu paling susah. Jadi ibu-ibu kena buat perkara ni, walaupun ibu-ibu tinggi macam mana pun. Ingat baik-baik, sebab ibu-ibu ada orang yang memimpin, disebut ar-rijal, iaitu suami yang ada di dalam rumah tangga kita. Jadi balik ni ingat suami jangan pula kau takut tak, balik dah boleh buka dada ni, saya adalah ar-rijal, saya ada pemimpin kepada rumah tangga saya ada orang yang diamanahkan untuk memimpin rumah tangga saya. Ada berani? Kalau ada berani, terbaik. Kalau tak ada berani, ingat baik-baik kita kena balik pada asal niat perkahwinan kita adalah untuk memimpin rumah tangga kita daripada dunia sampai ke jannah, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sedap ke? Sedap. Sebenarnya bukan sedap ke hati. Itu standard kan. Itu memang biasa dalam rumah tangga tu, kadang-kadang dia bukan bohong sebenarnya untuk memperbaiki keadaan. Memperbaiki keadaan. Macam tu Istilah bohong sunat tak ada. Tak. Mana dulu sunat. Maknanya disebut maslahah dia lah. Saya tak akan guna pakai benda itu sebab apa, kalau bohong tak bohong lah senang kita. Okey. Betul. Ini disebut berkaitan dengan menjaga mulut. Saya nak baca hadis lah. Dia ada dua sebenarnya dalam hadis ni. Iaitu kalau kita lihat disebut Nabi SAW, satu hadis yang dikatakan Imam Bukhari, iaitu Nabi berjawab, man yadman li ma baina lahyai wa ma baina rijlahi admanhu lahu jannah. Dalam hadis ni kalau Nabi sebut, iaitu apa, kita lihat, barang siapa yang boleh memberi jaminan kepadaku, iaitu apa, menjaga antara, iaitu apa, antara janggutnya, iaitu antara mulutnya, iaitu apa, antara ni mulut lah kan, maknanya mulutnya, dan boleh menjaga di antara kedua kakinya, iaitu kemaluannya, maka dari sudut aku jamin dia syurga. Maknanya dalam hal ni Haji Tekinan, kita kena faham tau, ada dua perkara, tak kira lelaki atau perempuan, dua-dua kena jaga, khusus orang perempuan lah.
Mungkin berzikir banyak, Quran banyak, bohong banyak pun maknanya kita sebenarnya gagal untuk menjaga apa? Menjaga mulut. Ini kadang-kadang kita bercakap ni satu berita yang kecil dia jadi besar satu kampung. Kita kena faham tahu. Kadang-kadang benda yang kita cakap tu betul, tapi betul tu jadi fitnah. Kadang-kadang benda yang kita cakap tu tak betul. Akhirnya tak betul tu jadi hebatnya fitnah tersebut. Oleh sebab itu, nak bercakap tu seperti mana kita lihat, kalau kita buka sirah Nabi, iaitu apa, macam mana Nabi nak bercakap. Nabi nak bercakap ni iaitu apa, seperti memilih buah-buahan yang ranum, yang baik. Nak cakap tu supaya benda-benda yang manis dan yang bagus je. Sampai Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Maknanya kalau seorang tu beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia bercakap benda yang baik ataupun dia diam. Mulai hari ini ibu-ibu tolong jaga. Ibu-ibu kena jaga sebab apa tahu? Wanita ni kena faham. Doa ni kadang-kadang percakapan ni iaitu jadi fitnah. Kadang-kadang percakapan ni jadi doa. Khususnya pada apa? Anak-anak kan. Ui, anak saya kecil ni betul-betul jahatnya tu macam bapak dia. Ingat percakapan tu, jaga baik-baik. Takut-takut malaikat amin bimbang-bimbang anak tu jadi jahat. Yang sedap tu macam bapak dia tak larat tu kan. Macam bapak dia tak larat. Bapak dia juga kena. Jadi maknanya hal demikian. Oleh sebab itu Nabi sebut, siapa yang boleh beri jaminan kepadaku tentang mengawal mulutnya dan mengawal kemaluannya, maka aku jamin mereka surga. Mulai hari ini sama-samalah kita jaga perkara hal demikian. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan daripada apa yang disebut Nabi, dan dengan itulah insya-Allah kita terus jadi hamba Allah yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya orang perempuan tu dia bukan mengukir. Dia sebenarnya nak menceritakan iaitu keadaannya di rumah. Dia nak checklist. Jadi dia balik. Sorry, awak tahu tak? Saya masak tahu. Awak tahu saya jaga anak apa? Awak tahu apa? Ada awak tahu apa yang tak boleh tahan. Ibu-ibu, santunkan lisan kita, perbaiki niat kita, sabar dalam urusan yang kita lakukan. Di situ sebenarnya ada iaitu apa? Syurga di bawah reda daripada suami kita. Oleh sebab itu layanlah suami baik-baik dan cakaplah dengan suami percakapan yang baik. Jangan dengan percakapan kita itu kita masuk ke dalam api neraka. Jaga baik-baik. Tak payah ungkit-ungkit. Sebab apa? Amalan tu yang kita nak simpan bawa ke negeri akhirat. Jaga anak dengan tanggungjawab kita. Tanggungjawab suami juga ya. Masak, makan. Biarlah suami itu suruh kita masak. Sebab suami nak makan kat rumah, asyik makan kedai je, kan? Dia telefon, bang awak tak payah balik dulu bang, awak makan dulu. Jadi tak payah saya masak. Jaga baik-baik. Suami tu kalau dapat makan masakan isteri, wow, baru rasa sedapnya isteri masak. Tapi jangan agak-agak suami, bang sedap tak bang? Sedap tak? Agak sedap tak? Suami akan cakap sedap yang sedap. Itu sebenarnya ada untuk menyedapkan hati. Lepas tu jaga baik-baik. Jangan selalu gaduh bab berkaitan makan, kat mana, nak minum apa, jangan. Sebab apa? Isteri tolong menggembirakan suami. Sebab iaitu perbendaharaan yang besar bagi suami, iaitu apabila kita melihat isteri kita, kita akan jadi gembira. Wallahu a'lam.